sekarang berada di Pekan Baling, lebih kurang dalam 20 km daripada Pekan Kerup ataupun Pekan Hulu. So pada 13 Disember 1941, Pekan Baling merupakan kawasan disposition Battalion 2nd Argyll and Sutherland Highlanders. Indian Brigade. Formasi 12 Indian Brigade yang diketuai oleh JOC dia, Brigjen Archibald Paris, sedang melaksanakan latihan pertempuran hutan di Camp Fort Dixon, Negeri Sembilan. So bila Malaya Command menerima berita kekalahan yang mengejutkan, tentera British 11 Indian Division yang kalah teruk di Jitra dan juga kemudian di Burun, AE Percival, GOC Malaya Command telah mengarahkan formasi Malayan Reserve Brigade, iaitu 12 Indian Brigade, untuk terus membantu formasi di utara Tanah Melayu. 12 Indian Brigade formasi was comprises by 3 battalion, iaitu 2nd Argyll and Sutherland Highlanders, 5th to Punjab dan juga 4th 19 Hyderabad. Dalam menunjukkan betapa desperate-nya tentera British pada awal Disember, even though baru seminggu bertempur dan menerima kekalahan bertalu-talu, AE Percival telah menghantar satu battalion daripada 12 Indian Brigade, iaitu 419, untuk membantu 8 Indian Brigade di bawah formasi 9 Indian Division mempertahankan Kota Baru. So anggota Hyderabad, 419 Hyderabad, dihantar ke Peringat sebuah pekan kecil berhampiran Kota Baru untuk bertahan di sana. Manakala dua battalion, iaitu Battalion 5th to Punjab dan juga 2nd Argyll and Sutherland Highlanders, dihantar ke Baling. Untuk membantu Lieutenant Colonel Mohan, iaitu 3rd 16 Punjab dan juga 5th 14 Punjab. So kita sekarang berada di Baling, kedudukan lebih kurang 20 km daripada Pekan Kerup ataupun Pekan Hulu. So bila Kerup column that was comprises by the 3rd and 16 Punjab dan juga 5th 14 Punjab kalah teruk di kawasan Kerup, mereka berundur ke kawasan Baling dan tugas rearguard action itu diambil alih oleh Colonel Ian Stewart lah, iaitu daripada 2nd Argyll and Sutherland Highlanders. So Pekan Baling ni adalah pekan persinggahan sebelum penduduk Melaya daripada Sungai Petani ataupun Pulau Pinang ingin ke Pekan Kerup. So kalau kita tengok sekeliling kita, bangunan tu memang bangunan-bangunan lama. Tetapi pada 13 Disember, Colonel Ian Stewart dan anggota dia daripada 2nd Argyll and Sutherland Highlanders sampai dekat kawasan ni pada 13 Disember dan tidak berlaku pertempuran. Dan GOC 12 Indian Brigade mengarahkan Colonel Ian Stewart untuk bertahan di kawasan Karangan lah. Bagi mendapatkan maklumat yang jelas untuk mereka bentuk jenis serangan yang bakal dilakukan oleh tentera Jepun dalam mencapai maksud mereka menawan Singapura melalui Melaya, Lieutenant Colonel Masanabu Suji telah melakukan 2 kali penerbangan risikan pada bulan Oktober 1941 untuk meninjau situasi persediaan pertahanan tentera British di utara Melaya.
iaitu kira-kira 2 bulan sebelum tentera Jepun mula mendarat di pantai Kota Baru. Penerbangan ini dibuat dari lapangan terbang Saigon di Indochina yang ketika itu adalah di bawah jajahan takluk Kerajaan Vichy France. Kerajaan Vichy France di Indochina sebelum itu bersetuju membenarkan tentera Jepun membina dan mengoperasikan lapangan terbang tentera mereka di Saigon. Penerbangan pertama Lieutenant Colonel Masanabu Tsuji telah dibuat pada 20 Oktober 1941 dengan menggunakan pesawat Type 100 Hyaku Shikeshite atau diberi kodnem Dinah oleh tentera Berikat. Pesawat ini merupakan pesawat rekonnaissance udara yang tercanggih pada ketika itu yang mampu terbang lebih tinggi daripada mana-mana pesawat tempur udara milik tentera udara Diraja British yang telah diatur gerak ke Melaya seawal tahun 1940. Penerbangan bisikan udara Lieutenant Colonel Masanabu Tsuji pada 20 Oktober 1941 telah dikemudi oleh Kapten Ikeda, iaitu juruterbang yang didatangkan khas daripada Manchuria yang juga di bawah formasi Kwangtung Army tentera Jepun. Walau bagaimanapun, penerbangan pertama pada 20 Oktober 1941 tidak berjaya merakamkan apa-apa gambar disebabkan cuaca buruk dan hujan lebat di kawasan utara Melaya. Pada tarikh tersebut, pandangan mereka telah terhindar akibat dari pembentukan awan tebal cumulonimbus yang telah membahayakan keselamatan penerbangan. Ini menyebabkan pesawat yang dipandu oleh Kapten Ikeda terpaksa terbang pulang ke Saigon lebih awal disebabkan kehabisan minyak kerana banyak melakukan evasive maneuver untuk mengelakkan cuaca buruk. Kapasiti tangki minyak pesawat Type 100 ini mampu terbang maksimum selama 5 jam penerbangan sahaja. Pada 22 Oktober 1941, selepas menerima laporan kaji cuaca yang menjangkakan cuaca lebih baik, Lieutenant Colonel Masanabu Tsuji telah mengarahkan Kapten Ikeda sekali lagi menerbangkan pesawat Type 100 untuk membuat risikan udara ke selatan Siam dan utara Melaya. Pesawat mula meninggalkan lapangan terbang Saigon pada jam 6 pagi dan destinasi pertama mereka adalah bagi meninjau keadaan pelabuhan di Singgora. Penerbangan kali ini berjaya di mana cuaca yang cerah dan ketiadaan awan tebal membolehkan Lieutenant Colonel Tsuji melihat dengan jelas situasi di kawasan selatan Siam, iaitu pelabuhan Singgora dan Patani serta muara Sungai Kelantan dari kejauhan, termasuk lapangan terbang Kota Baru yang agak canggih pada ketika itu. Setelah melihat keadaan muara Sungai Kelantan dan juga lapangan terbang Kota Baru dari arah kejauhan, Kapten Ikeda seterusnya membetulkan haluan pesawat dengan menuju ke arah Patani dan juga Singgora. Pada jam 8 pagi, Lieutenant Colonel Masanabu Tsuji dapat merakam dan meninjau secara terang lokasi pelabuhan Patani dan Singgora serta jalan bertar dari Singgora ke Jitra bersama jaringan rel kereta api yang berkedudukan selari dari arah jalan utama di Jitra Kedah. Pesawat tersebut kemudian bergerak ke arah selatan untuk meninjau bandar Alustar. Apabila melihat baki minyak pesawat Type 100 yang masih banyak, Lieutenant Colonel Masanabu Tsuji meminta Kapten Ikeda terbang pada ketinggian 2000 meter dengan risiko pesawat mereka dilihat oleh tentera udara Diraja British. Namun, keadaan cuaca pada ketika itu agak hujan lebat dan tentera British dipercayai sedang berlindung daripada cuaca buruk dan tidak menghiraukan bunyi pesawat Type 100 di udara. Apabila pesawat tersebut bergerak ke arah lebih selatan dari Jitra, mereka berdua bersama-sama tersentak dan menyebut Alustar Airfield. Kelihatan kedudukan lapangan terbang Alustar yang sangat canggih dan dilengkapi dengan pelbagai bentuk kemudahan serta jumlah pesawat tentera udara Diraja British yang begitu banyak dan menggerunkan. Kapten Ikeda terus menerbangkan pesawat dengan tenang ke arah selatan dan sekali lagi mereka dapat melihat sebuah lapangan terbang tentera udara Diraja British, iaitu lapangan terbang Sungai Petani
yang jelas kelihatan berada dalam keadaan menggerunkan bersama formasi pesawat British yang banyak di atas tarmac. Lieutenant Colonel Masanabu Suji terus meminta Kapten Ikeda bergerak ke selatan, dan dari kejauhan mereka turut dapat melihat Bandar Butterworth, Pulau Pinang dan seterusnya Bandar Taiping bersama lapangan terbang Tekah yang jelas kelihatan. Apabila paras minyak berada pada kedudukan setengah tangki, Kapten Ikeda mencadangkan kepada Lieutenant Colonel Masanabu Suji supaya mereka mula bergerak pulang. Lieutenant Colonel Suji bersetuju dan mengarahkan pesawat pulang ke Saigon dengan mengambil trajektori melintasi negeri Kelantan. Pesawat kemudian dikemudi ke arah timur laut dan sekali lagi mereka terkejut apabila dapat melihat dengan jelas lapangan terbang Gung Kedak di Pasir Putih dan lapangan terbang Kota Baru dari arah kejauhan yang berada dalam keadaan sangat impresif dan jauh lebih baik berbanding lapangan terbang Tentera Siam di Singgora. Kapten Ikeda kemudian mengemudi pesawat dengan tenang menuju ke arah Saigon. Pesawat yang dinaiki oleh Lieutenant Colonel Masanabu Suji berjaya sampai di lapangan terbang Saigon dan mendarat dengan selamat pada jam 11.10 pagi dalam keadaan pesawat kekeringan minyak. Bisikan udara yang dibuat oleh Lieutenant Colonel Masanabu Suji pada 22 Oktober 1941 merupakan inisiatif dirinya sendiri dan tidak diarahkan oleh mana-mana GOC, dan hasil risikan tersebut membolehkan beliau mereka bentuk jenis serangan yang kukuh sebagai rujukan Lieutenant General Tomoyuki Yamashita, GOC 25th Army Tentera Jepun, untuk mereka mula menyerang Malaya pada awal Disember 1941. Dan di dalam penerbangan tersebut, Colonel Masanabu Suji telah membuat deduce bahawa sekiranya tentera Jepun hanya mendarat di Singgora dan juga di Patani tanpa ditentang oleh tentera British dan tidak menyerang Kota Baru, tentera Australia atau RAAF yang menggunakan pesawat Hudson Bomber, iaitu pesawat pengebom yang agak canggih juga pada tahun 1941, mungkin akan terbang untuk mengebom pendaratan tentera Jepun di Patani dan juga di Singgora, dan risiko tersebut tidak mampu diambil oleh Masanabu Suji, dan dia telah melaporkan perkara ini kepada Jeneral Yamashita, dan Jeneral Yamashita bersetuju supaya 3-prong attack ataupun 3-prong landing dibuat secara simultaneously agar tentera Australia di Kota Baru akan sibuk ataupun akan lebih panik untuk mempertahankan efek Kota Baru instead of terbang dan mengebom pendaratan di Patani dan juga Singgora. So pada 13 Disember, 2nd Battalion Argyll sampai ke Pekan Baling dan dia mengambil alih guard action daripada Colonel Mohat, 316 Punjab dan juga 5th 40 Punjab. CEO 5th 40 Punjab adalah Lieutenant Colonel Cyril Lawrence. Lieutenant Colonel Cyril Lawrence dalam pertempuran Battle of Malaya kemudian mati terbunuh di Slim River, dan Lieutenant Colonel Mohat mati terbunuh di sewaktu pertempuran Battle of Muar pada Januari 1942. Tetapi saya nak ceritakan kat sini, tidak ada berlaku pertempuran di balik, cuma berlaku change of guard, dan Brigjen Archibald Ferris telah mengarahkan Colonel Ian Stewart untuk bertahan di kawasan yang lebih selatan, iaitu di kawasan Karangan, dan Colonel Mohat terus rejoin division dia, iaitu 11 Indian Division di Pulau Pinang. Apabila Colonel Ian Stewart menerima arahan daripada Brigjen Archibald Ferris, GOC dia, GOC 12 Indian Brigade, dia telah mengarahkan anggota dia untuk berundur menuju ke Karangan.
Dan di Karangan kita akan tengok dan kita akan semak pertempuran yang agak besar yang berlaku pada 17 Disember. Kita ke Karangan sekarang.